Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita akan teruskan siri pengajian kita Talbisul Iblis. Dan hari ini kita akan pelajari Talbisul Iblis ala nas fis salati. Tipu daya iblis terhadap ahli ibadah dalam urusan solat. Muka surat 179. 179. Talbis iblis dalam urusan solat. Tidak dinafikan bahawa salat merupakan rukun iman yang terpenting, rukun Islam yang terpenting, sehingga ianya merupakan amalan ibadah yang ada hubung kait dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali akan dihisab atau akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-salat. Amalan yang mula-mula dihisab oleh Allah, amalan seorang hamba yang mula-mula dihisab oleh Allah pada hari kiamat ialah as-salat. Apabila salatnya diterima betul, maka betullah semua amalan yang lainnya. Dan jika berlaku sebaliknya, maka berlaku pula lah sebaliknya. Memandangkan kedudukan salat begitu penting dalam agama, bahkan dalam hadis yang lain Nabi menyatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Sempadan atau perkara yang menjadi pemisah antara kami orang Islam dengan mereka orang bukan Islam adalah salat. Artinya bila seseorang itu mengerjakan salat, muslimlah ia. Bila tidak, tidaklah dia. Jadi memandangkan betapa pentingnya salat, sudah barang pasti musuh kita iblis laknatullah alaih tidak tinggal diam, tidak mau melepaskan peluang, sekecil apapun peluang yang boleh dimanfaatkan olehnya untuk memperdayakan atau mentalbis anak Adam. Banyak sekali di antara talbis iblis yang berkaitan dengan salat ini. Min dzalika talbisuhu alaihim bi thiyabil ladzi yastatiru biha fatara ahadum yaghsilu thawbat tahir miraran wa rubama lam yasum muslim fayughsiluhu wa minhum ma yughsilu siyabahu min dajlah la yura ghusluha fil baiti fil baiti yujzi'u wa minhum man yudlihi fil bi'ri kafil yahud. Yang maksudnya iblis mentalbis mereka yang tak melakukan salat, yakni dalam hal
pakaian, dalam hal baju, pakaian yang tidak digunakan untuk menutup auratnya, Ini masih ada kaitan dengan talbis iblis sebelumnya, berkaitan dengan wudu dan juga al-hadas. Sentiasa timbul was-was, sentiasa timbul keraguan akan kesucian pakaian yang dipakainya. Walaupun baju itu mungkin baru dibasuh dan sudah pun dijemur dan baru diangkat daripada jemuran, kemudian dipakai, selepas dipakai pula masih was-was. Jangan-jangan yang membasuh ini tak betul, ditanggal lagi, ambil lagi yang baru. Sekali ambil yang baru daripada almari lagi, dah setelah dipakai, ketika nak takbir ingat lagi, telekung ni dah lama tak dipakai, entah bila terakhir membasuhnya. Jangan-jangan dahulu sebelum dilipat belum dibasuh, tanggal lagi, dan begitu seterusnya. Dan talbis ini yakni sambungan, lanjutan daripada talbis iblis kepada orang ini semasa bersuci. Pokok pangkalnya satu sahaja, yakni wiswasah, penuh dengan keraguan, tidak ada keyakinan, was-was, was-was. Dan yang paling selalu sekali, paling sering sekali talbis iblis terhadap orang yang solat ni, di sini dinyatakan, di-highlightkan oleh musannif, oleh Imam Az-Zahabi, anal wiswasatahu, sesungguhnya wiswasa dan talbis iblis dalam hal ini yakni fi niyatis salat, berkaitan dengan niat salat. Dahulu pernah saya sentuh ni, fi niyatis salat. Sababuha khabalun fil aqli, puncanya yakni kerana kejahilan. Khobal itu minta maaf, sebenarnya dalam bahasa Melayu bukan jahil. Khobal itu bebal lah. Khobal, bebal, akan dekat-dekat. Karena kebebalannya. Wajahlun fi tashri', wajahlun fi syar'i, dan karena kejahilannya tentang syarak. Wa ma'lun anna man dakhala alaihi alim faqama lahu wa qala nawaitu an antasiba qa'iman lidukhuli hadzal alim liajli ilmi muqbil alaihi biwajhi sifati fi aqlihi fa inna hadza qad tasarrafa fi dhihni mundu al-alim fa qiyam ila salah li yu'addil farda amrun yatasarrafu fi nafsi fi halatin wahidah la yatulu zamanu. Artinya apa? Bila seseorang itu katalah hendak melakukan satu perbuatan, katalah nak makan, duduk di atas kursi, menghadap meja, di hadapan meja dah ada makanan yang dah dimakan, dah ada minuman yang dah diminumnya, perut pula lapar. Agak-agak orang ni nak tidur atau nak makan? Makan, ingat. Ya, itulah niat. Jadi tak perlu nawaitu sengaja aku nak makan nasi ini, sengaja aku nak ambil lauk ini, sengaja aku nak ulam ini, sengaja aku nak campur. Tak payah sengaja. Dah duduk itu dah niat lah tu. Niat itu termasuk a'malul qulub. Niat itu termasuk perbuatan hati, bukan perbuatan lidah, bukan perbuatan ucapan. Bukan perbuatan ucapan. Saya ingin bacakan jemaah sekalian, apa sebetulnya yang difahami oleh ulama-ulama, termasuk ulama-ulama fiqah, mujtahid-mujtahid di kalangan madhab Syafi'iyah sekalipun. Saya ingin bacakan apa kata mereka dalam hal ini. Baik, di sini ada satu kitab, nama dia Al-Qaulul Mubin
fi akhta'il musallin. Nama kitab itu Al-Qaulul Mubin fi akhta'il musallin. Artinya ucapan-ucapan atau pendapat-pendapat yang jelas, yang nyata, yang berkaitan dengan perkara kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh orang yang sembahyang tahta dawil kitab was sunnah, berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya diberitahu, ada yang kawan beritahu, ini sudah ada terjemahannya dalam bahasa Melayu. Al-Qaulul Mubin fi akhta'il musallin, yang dikarang oleh Abu Ubaid Masyhur bin Hasan bin Mahmud Ali Sulaiman. Hasan bin Mahmud Ali Sulaiman. Bagus buku ini, menjadi garis panduan kalau kita nak tahu apakah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh orang yang solat, bermula daripada sebelum, semasa dan selepas. Artinya kesalahan itu sebenarnya tidak sepatutnya dilakukan, tapi selalu dilakukan. Benda yang salah, yang sepatutnya tak buat, tapi istiqomah melakukannya, kan tak baik. Baik, saya bacakan berkaitan dengan niat. Karena inilah talbis iblis yang paling kuat sekali setiap kali orang nak solat. Dan ramai yang gagal untuk mengelakkannya. Al-jahru bin niat, ini merupakan kesimpulan daripada pendapat-pendapat yang banyak. Al-jahru bin niyati la yajib, melafazkan niat dengan kuat, menjaharkan niat dengan kuat, dengan ucapan. Sama ada usalli kalau nak solat, nawaitul wudu bila nak wudu, nawaitu shauma ghadin bila nak berpuasa, atau nawaitu apa, nawaitu apa, nawaitu anama bila nak tidur, atau nawaitu an akula, sengaja aku nak makan, bila nak makan kena menjaharkan niat ni. La yajib, tidak wajib. Wala yustahabbu bittifaqi ulama'il muslimin, bahkan tidak disunatkan pun menurut kesepakatan ulama-ulama muslimin. Jangan wajib, disunatkan pun tidak, menurut kesepakatan pendapat jumhur. Bal jahir bin niyat mubtadi'un mukhalifun lisyari'ah, sebaliknya menjaharkan niat itu adalah sesuatu yang sebenarnya menyalahi syariat. Wa idza fa'ala dzalika mu'taqidan, ini bahayanya. Apabila seseorang itu beriktikad annahu minasyar'i, bahawa melafazkan niat itu termasuk tuntutan agama. Saya ulangi, apabila seseorang beriktikad, meyakini bahawa menjaharkan, melafazkan niat dengan kuat itu adalah perintah agama, fahuwa jahilun dhalun, orang itu jahil, maknanya tak pandai. Dhalun maknanya tak dapat hidayah. Kalau dia iktikad, ini maksudnya bukan semata-mata buat. Jika sekiranya dia iktikad, yakin bahawa melafazkan niat dengan kuat itu, ini adalah perintah agama, kalau itulah keyakinan dia, huwa jahilun dhalun, tak pandai dan tak dapat hidayah. Itu bahasa kasarnya, bahasa kasar. Kalau bahasa halus, dia goblok dan apa halusnya? Haji, yang bahasa halus, goblok dan apa kau? Fa illa wa illa falukat, dan tak yastahiqu ta'zir, dia wajib kita membetulkannya, segera meluruskannya, segera membimbingnya. Ya. Kalau begitu, di masjid, kalau 1,000 orang, 1,000 orang dia tak
Tak tahu hal ni. Ya. Saya baikkan terus nanti. Apa yang akan tengok dari apa yang realiti, kita lihat dahulu. Apa ni? Lita'rif la siyama idza ada. La siyama lebih lagi. La siyama maknanya lebih lagi. Apa lagi? Idza ada man ila jambihi bi raf'i sautihi. Apabila ia melafazkan niat tadi, di lafaz niat yang dikuatkan tadi, boleh mengganggu orang yang ada di sebelahnya. Au karrara dzalika marratan ba'da marratin. Atau bahkan diulang selepas niat, ulang lagi aja. Solid. Diulang. Kawan sebelah dah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang sebelah. Karena yang sebelah masih dia pun terikut-ikut. Nak sebut dinas ikut solid. Imam Syafi'i sendiri yang masih berfatwa, bila orang melafazkan niat dengan kuat hingga mengganggu orang sebelah dah, jatuh haram. Nah, sekarang nak kata ikut mazhab siapa membaca niat dengan kuat, kalau Imam Syafi'i pun mengharamkannya bila hingga mengganggu orang yang sebelahnya. Apa sebenarnya kata Imam Syafi'i? Mari kita lihat dulu bacaan. Saya habiskan dulu. Waqad afta ghairu wahid min ulama'il muslimin bidzalik. Yang berfatwa seperti ini bukan seorang daripada ulama muslimin. Ramai sungguh yang berfatwa pendapat seperti ini. Seperti mana Al-Qadhi Abu Rabi Sulaiman bin Asy-Syafi'i. Beliau menyatakan, ini termasuk ulama Syafi'i, namanya Al-Qadhi Abu Rabi. Beliau kata, al-jahru bin niyat wa bil qira'ah khalfal imam laisa minas sunnah bal makruh. Bahwasanya menjaharkan niat, lafaznya dengan kuat, dan ini laisa minas sunnah, ia bukan termasuk sunnah Nabi, bal makruh, sesuatu yang tidak disukai, yang tidak disukai. Fa in hasala bi tashwish, dan apabila ia menimbulkan gangguan kepada orang lain, alal musallin, atas orang lain yang di sebelahnya, di depannya, di belakangnya, karena terlalu kuat, fa haramun, maka hukumnya jatuh haram. Wa man qala bi anna al-jahra bil lafdhi niyat minal sunnah, dan siapa yang beriktikad, yang berpendapat, yang meyakini bahawa melafazkan niat dengan kuat atau menjaharkan niat itu termasuk sunnah, fahuwa, maka dia apa tadi? Depan disebut tadi, jahilun, huwa mukhtiun, pendapat yang tak betul, pendapat yang salah. La yahillu lahu wa la ghairihi, tak halal baginya melakukannya dan juga orang lain melakukannya. Ayyakula fid din fi dinillahi ta'ala bi ghairi ilmin, tidak halal bagi seseorang atau bagi siapa pun untuk mengatakan sesuatu dalam agama Allah yang tidak ada padanya ilmu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak halal bagi seseorang untuk berkata, untuk berpendapat sesuatu dalam agama yang tidak ada padanya ilmu. Ilmu di sini maknanya dalil ataupun alasan yang datang daripada yang empunya agama sendiri. Itu salah seorang yang bermadhab Syafi'i. Ada yang bermadhab Maliki, namanya Abu Abdillah Muhammad bin Qasim. Beliau kata, an-niyatu min a'malil qulub, niat itu adalah termasuk perbuatan hati. Fal jahru biha bid'ah, bahkan imam di kalangan ulama Maliki berpendapat menjaharkannya, melafazkannya dan kuat termasuk bid'ah, kata ulama Maliki. Ma'ama fi dzalika min at-taswih minan nas, karena ianya akan menimbulkan gangguan kepada orang lain. Termasuk yang berpendapat seperti ini Alauddin bin Attar. Alauddin bin Attar, raf'u saut biniyat ma'ataswis al-musallin haramun ijma'an, melafazkan niat dengan kuat hingga menimbulkan gangguan pada orang yang sembahyang yang lain, hukumnya haram secara ijma'.
Wa ma'adamihi bin'atun qabihah, dan jika ia tidak menimbulkan apa-apa gangguan pada orang lain, itu pun masih tidak disukai. Fa in qasada bihi riya kana haraman min wajhini. Kalau dia melafazkan niat dengan kuat itu, ya, dengan niat itu karena ada niat riya, lagilah berganda-ganda keharamannya. Lagilah berganda-ganda keharamannya. Itu kata Syekh Alauddin bin Attar. Nah sekarang bila ada lagi satu, oh belum ya, tadi yang saya belum. Imam Ahmad salah Abu Daud seorang perawi hadis pernah bertanya pada Imam Ahmad bin Hanbal, seorang pengasas mazhab Hambali, Hanabilah. Ahmad bin Hanbal, seorang muhadis, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah. Abu Daud, seorang perawi hadis, pernah jumpa beliau dan bertanya kepadanya, yakni tentang perkara ini. Faqal biqaulil musalli qabla takbir syai'an. Tuan Syekh Ahmad bin Hanbal, ada tak apa-apa bacaan yang perlu dibaca oleh seorang yang hendak solat sebelum takbiratul ihram? Menurut Tuan, sebagai ulama yang besar, ulama yang menguasai Al-Quran dan Sunnah Nabi, ada tak apa-apa bacaan yang perlu dibaca oleh seorang musalli yang nak solat sebelum takbiratul ihram? Apa jawab Imam Ahmad ni? La, tak ada. La itu maknanya tidak ada. Tidak ada bacaan apa-apa yang perlu dibaca sebelum orang itu solat. Jadi tak perlu baca ayat kursi. Bukan baca ayat kursi itu tidak baik, tempatnya tidak kena. Tempoh hari telah dijelaskan. Kalau baca ayat kursi baik, kata Allah, elok baca surah Al-Baqarah setiap kali sebelum solat. Kan lebih baik sebab panjang. Nak solat maghrib baca surah Al-Baqarah. Alif lam dzalikal kitabul lan tanalul birra hatta tunfiqu tilkar rusulu habis fangsurna alal qaumil kafirin, baru Allah salibatul bela sudah habis azan isya dah. Sebab apa? Ialah kan dia baca surah Al-Baqarah antara maghrib dan isya, cukup agaknya untuk baca surah Al-Baqarah. Tadi cukup? Tak cukup? Tak cukup, apalagi dia belajar baca Qurannya masih merangkak. Baca Quran pun merangkak. Walaupun dalam agama ni tak boleh baca Quran dengan merangkak. Duduk elok-elok. Tak boleh, merangkak tak boleh. Duduk elok-elok. Tu Imam Ahmad tak ada. Cubalah jamaah sekalian, kalau yang kata ini kita sekarang lah, ya, kalau yang kata ni ustaz sekarang lah, termasuklah saya sendiri atau siapa saja, apa yang perlu dibaca sebelum solat? Bila orang solat, ada tak apa bacaan? Tidak. Mungkin ramai, alah mana dia tahu, belajar di pondok buruk nak berfatwa. Tak, yang kata tak ada tu Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kata tak ada bacaan tadi, ya, ini ulama di kalangan mazhab Syafi'i yang sebagiannya dan Maliki yang telah saya sampaikan tadi, dan lagi satu di kalangan ulama Syafi'i rahimahullah, namanya Jalaluddin As-Suyuti. Pernah dengar nama ini? Jalaluddin As-Suyuti. Bahasa Arabnya As-Suyuti. Dah jadi nama Melayu Sayuti. Ulama hebat. Dia ada tafsir yang dikarangnya, kitab-kitab fikah yang dikarangnya. Apa kata beliau? Ini bermadhab Syafi'i ini, ulama ini. Wa minal bidai aidon, termasuk perbuatan baru yang diadakan dalam ibadah, al-wiswasa fi niyatis salat, yakni menimbulkan gangguan pada orang lain fi niyatis salat, ketika seorang itu niat nak salat. Maknanya itu tadilah us, takbir tak jadi.
Ini sebenarnya sudah talbis, sudah lama ni. Dijaharkannya itu pun sudah talbis, diulang-ulang lagi talbis. Walam yakun dalika min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sedemikian itu bukanlah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ashabi, dan juga bukan perbuatan sahabatnya. Kanu la yantikuna bi syai'in min niyatis salat. Nabi, sahabatnya dan juga tabi'in termasuk Imam Empat tadi, la yantikuna bi syai'. Mereka tidak melafaz mengucapkan sesuatu pun min niyatis salat, dalam niat salat. Maknanya tidak lafaz sebab niat itu ada dalam hati. Siwat takbir, kecuali takbir, kecuali bila nak solat aja Allah, itulah yang diucapkan. Apa sebelumnya? Tidak ada. Tak ada perlu dahulu apa kan. Tadilah ada yang baca astagfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah wa sallam rasulullah, hayyalah salat. Hayyalah salat sudah tadi, akuilah sudah. Asyhadu an la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Amana Rasul bi anzila la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Jadi bila dilafazkan dengan kuat niat, jadi haramlah solat orang sebelah tu apa? Jadi haram tu apa? Yang mengganggu ini, yang hukum haram tu pada yang mengganggu ni, yang menimbulkan gangguan tu. Diharamkan kepada niat dia, diharamkan kepada solat dia dulu. Diharamkan niat dia yang mengganggu, ataupun pada solat dia. Yang mana? Perbuatan mengganggu, melafazkan niat dengan kuat, itulah yang diharamkan hingga meninggal. Bukan solatnya diharamkan. Orang itu telah melakukan satu perbuatan dosa kerana melakukan perkara yang haram. Haramnya itu yakni melafazkan niat hingga menimbulkan gangguan. Sebab itu kena dihentikan. Tidak ada yang dilafazkan oleh Nabi, oleh sahabatnya, oleh tabi'in, oleh umat illa siwat takbir, kecuali hanya Allahu Akbar. Sudah. Sekarang karena biasanya menurut mazhab Syafi'i boleh kita kena lafaz, katalah. Sekarang apa kata Imam Syafi'i sendiri? Apa kata Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, itu nama beliau. Itu boleh lihat dalam kitab Al-Amru bil Ittiba' wa Nahyi 'anil Ibtida'. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-wiswasah fi niyyatis salat. Apa tu? Al-wiswasah fi niyyatis salat. Was-was dalam niat solat, diulang-ulang niatnya, diulang lafaznya. Tadi dah. Kalau nak solat usolinya banyak kali, us. Kalau nak wudu pun diulang-ulang dia punya nawaitu. Akhirnya itu balik nawaitu. Diulang-ulang, air dah lama dibuka itu kan. Imam pun dah hampir nak rukuk, dia masih us. Min jahlin bisyar'i. Itu sebagai tanda, itu sebagai bukti orang itu jahil tentang agama. Wal khabal bil aql. Dan itu bukti nyata bahawa otaknya, akalnya, apa tadi? Khabal tu Imam Syafi'i yang kata, bukan Ustaz Syafi'i. Al-Imam Syafi'i. Anda sentiasa mengulang-ulang talafuz niat. Oh ya Tuhan, saya tak boleh Tuhan. Anda sentiasa ragu akan niat. Tuhan, macam mana Anda ragu? Bukan niat itu dah ada. Bukankah Anda berdiri itu Anda nak solat? Iya Tuhan, tapi saya mengulang. Oh, maknanya Anda tidak faham syariat. Maknanya akal Anda, fikiran Anda ni tak betul. Imam Syafi'i yang kata, bukan orang sekarang.
Itulah, jadi kita tidak tahu apa alasan, apa dasar Nabi tak buat, sahabat tak buat, Imam 4 berfatwa seperti itu. Walitalafut fin niyah asrun sayyi'ah katsira. Dan kemudian ni kesan buruknya memang sangat banyak. Pertama, pada diri orang itu sendiri, dia sudah terkena talbis banyak kali. Jamaah perasan tak kadang-kadang orang yang seperti ini begitu mengutamakan, memberikan perhatian lebih kepada talafuz niat, dan selepas itu macam cincang. Allah. Tak jadi Allah. Tak jadi. Imam dah baca Fatihah, dia masih sibuk nak ni. Imam dah baca surat, dia masih belum. Begitu imam dah nak Allahu Akbar, rukuk, kan, dia pun baru ini kali ini yang terakhir, mau tak mau mesti jadi. Terus Allahu Akbar. Bukankah rugi serugi-ruginya? Rugi serugi-ruginya. Dan selepas itu seolah-olah macam yang lebih peliknya, kadang ada yang mengejar. Imam dah rukuk, imam dah i'tidal, dia masih belum takbiratul ikhram. Begitu siap takbiratul ikhramnya, terus Allahu Akbar, sami Allahu Akbar. Dikejarnya imam tu. Seolah-olah solat tu hanya takbiratul ikhram. Selepasnya macam tak ada apa-apa. Masya Allah. Itu talbis yang paling ketara ya mas sekalian. Sangat-sangat ketara sekali. Ibnul Jauzi yang mengarang kitab ini yang sedang kita pelajari ini, dia berkata, talbisuhum alaihim fi niyatis salat, talbis iblis terhadap mereka dalam bab solat ni, faminhum, sebagian mereka ada yang kata usolli solatan kita thumma yu'iduhu, usolli solatan kita, dia usolli kemudian diulang, kemudian usolli kemudian kan, hadza dhannan minhu annahu qad naqada niyat. Kenapa dia ulang? Karena dia fikir niatnya telah terbatal, kan begitu ya. Orang yang berulang kali baca usolli katalah fardu ini, kemudian diulangi lagi, maknanya orang ini yakin bahawa niat tadi terbatal. Ya mas sekalian, niat ni terbatal bila orang tu solat katalah dan niatnya dikira terbatal, macam mana? Niat boleh terbatal atau tidak? Agak-agak. Orang niat nak sembahyang zuhur, kemudian nak Allah Akbar, dan dia tahu hatinya memang nak sembahyang zuhur. Bila terbatal? Lain-lain, bila terbatal niat? Tak ada kan? Habis yang kenapa kena diulang-ulang? Niat tu dah dalam hati. Solat batal ada lah. Kalaupun ada batal niat, ya mas kan, dalam arti kata, yalah, kalau niatnya bukan kerana Allah, memang tak diterimalah. Ini bukan cerita diterima atau tidak terima ya. Ini ceritanya yang ini syariah, solat itu menggugurkan kewajipan ataupun tidak. Bila orang tu sudah solat, tahu yang solat tahu nak dia nak sembahyang subuh umpamanya, takbir, kemudian hingga buatlah hingga salam, maka gugurlah kewajipan solat itu. Niat ni sebenarnya tidak terbatal. Jadi bila orang berulang kali usolli, dia fikir niat yang pertama tadi batal. Mungkin kita dibebani satu perbuatan yang maksudnya yang tak mungkin kita buat namanya. Bila anda takbiratul ihram, Allahu Akbar, anda mesti ingat, dan juga bukan sekadar ingat, mesti memasukkan katalah saya nak sembahyang subuh, apa yang saya mesti masukkan dalam hati ketika Allahu Akbar. Allahu Akbar, mesti subuh lagi 2 rakaat lagi, tunai lagi, hadap kiblat lagi, makmum lagi, subuh sudah, 2 rakaat sudah, hadap kiblat sudah, makmum sudah, tunai 5 ya, 5 kan. Subuh sudah, fardu fardu ya ke? Mana ada subuh sunat, mesti fardu lah. Subuh 2 rakaat, hadap kiblat, tunai, dan
Makmum ya? 5. Kena Allah. Dan memang sembahyang subuh tu 2 rakaat. Kenapa mesti niat 2 rakaat? Dan sembahyang tu mesti menghadap kiblat. Kenapa diniatkan menghadap kiblat? Apa dia fikir bila solat tidak menghadap kiblat, walaupun dah kata menghadap kiblat sembahyang sah? Kan tidak sah. Apa dia fikir bila orang sudah solatnya sudah menghadap kiblat, walaupun tak menyebutnya menghadap kiblat, solatnya tidak sah? So kenapa mesti sebut ini? Dan kenapa mesti umpamanya apa ya? Tunai. Ya memanglah dia sembahyang pada waktunya. Mesti tunai lah. Ya, di sini mungkinlah jamaah sekalian yang disepakati ialah kena ingat subuhnya, dan kalau makmum niat makmum, itu sahaja. Jadi tak perlu fikir Allahu Akbar. Makmum sudah masuk, subuh sudah masuk, tunai sudah masuk. Setan kata, awak tadi lupa menghadap kiblat belum? Allahu Akbar. Terus salim Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, yang menghadap kiblat awak dah masuk, tapi awak lupa. Tunainya lupa. Allah. Lalu apa yang kita ucapkan di mulut dengan apa yang kita rasakan dalam hati? Mulut kata Allahu Akbar, ni hati kita lain. Coba, kan pelik. Anda hendak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Anda hendak bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah menyampaikan juga di tempat ini dahulu bersiri al-khusyuk fi salat. Khusyuk dalam solat. Dan saya sampaikan satu di antaranya apa yang dipersihkan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, Abdul Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Beliau menyatakan sesiapa yang memulakan solat dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, tapi tidak merasakan kebesaran Allah yang dibaca tadi, yang dibacakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak merasakan kebesaran Allah, atau tidak merasakan yang dirinya kecil di hadapan Allah yang Maha Besar, yang dia sekejap lagi nak berdialog dengannya, bukan itu yang difikirkan, yang dirasakan oleh hatinya, orang itu, kata Imam Ghazali, telah memulakan solatnya dengan bilik ikhtirah. Paling tidak, ia telah memulakan solatnya dengan tipu, bohong, pura-pura. Maksudnya apa? Menyebut Allahu Akbar, ya sepatutnya hati kita dipenuhi dengan rasa keagungan Allah, bukan cerita yang lain, bukan diisi dengan yang lain, bukan difikirkan benda yang lain. Allahu Akbar bukan hanya ucapan di mulut, tapi hendaklah memenuhi hati kita, bukan disibukkan dengan tadi menghadap kiblatnya. Memang dah menghadap kiblat, kan? Memang dah menghadap kiblat, jadi tak perlu disebut menghadap kiblat. Dia jadi apa, bebanan kan? Mustaqbilal qiblati. Mustaqbilah pun mustaqbil setan. Dah betul awak kata mustaqbilah, tapi qafnya kurang qalqalah. Awak kata mustaqbilah, mustaqbilah. Dia pun Allahu Akbar lagi. Dah betulkan makhraj mustaqbilah lagi. Imam dah rukuk tu, dia masih belum juga habis niatnya, kerana dia fikir niat itu yang dilafazkan itu. Dia fikir niat itu boleh terbatal. Wan niat la yangkut. Wah, niat ni tidak boleh terbatal. Macam mana niat terbatal? Wa illam yardal, wa illam yardal tu wa minhum man yukabbiru. Ada yang takbir kemudian yang kudu, tu mayukabbir, tu mayang kudu. Ada yang takbir kemudian ulangi lagi, dibatalkan, takbir semula, kemudian takbir ulangi lagi. Fa idza raqal imam, apabila imam sudah rukuk, kabbarul muwassis wa raqamahu. Orang yang penuh dengan waswasah tadi segera takbir dan ikut rukuk bersama imam. Falaita sari. Ini benar-benar talbis yang begitu ketara sekali dalam hal solat. Dalam hal solat, barangkalilah ada satu ucapan Imam Syafi'i yang disalah fahami. Imam An-Nawawi sebagai salah seorang pengagum gurunya, pengagum Imam Syafi'i, telah menjelaskan kekeliruan pemahaman dalam kitabnya Al-Majmu', Majmu'ul Fatawa yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Sebab begini ya mas sekalian, Imam Syafi'i pernah berkata begini,
idza nawa hajjan wa umratan ajza'a. Apabila seseorang itu, orang yang nak pergi haji atau nak pergi umrah, lalu niat dalam hati niat nak haji, nak umrah, tanpa dilafazkannya, ajza'a, haji dan umrahnya telah sempurna, cukup, sempurna dan diterima, memadai, tidak batal, tidak kurang. Wa illam yatalaffat, walaupun niat umrah, niat haji itu tidak dilafaz. Sedangkan Rasulullah SAW bila nak umrah, haji, bila nak ihram haji atau nak ihram umrah, Nabi lafazkan. Hanya ibadah umrah dan haji saja jamaah sekalian yang niatnya Nabi lafazkan. Nak ihram umrah, Nabi kata labbaik Allahumma umrah, dilafaz niat dia. Nak pergi haji masa ihram, Nabi lafazkan niat ihram hajinya, labbaik Allahumma hajja, labbaik Allahumma hajja. Itu niat haji, niat ihram haji. Jemaah dahulu niat ihram haji macam mana? Macam mana niat ihram haji? Abu, dalam kursus haji yang di Ajo tu lah, macam mana niat ihram haji? Panjang. Wah. Tapi orang Arab ajar pendek aja Nabi. Nabi ni Arab. Nabi ajar niat ihram pendek aja. Wah, Nabi ni orang Arab. Ya mungkin belajar Arab kita mungkin buku 5 kok jadi macam mana? Nawaitu macam mana ya? Nawaitu apa ke? Nawaitul hajjah wa ahramtu biha, macam itulah. Aku niat nak pergi haji dan aku haramkan ahramtu, dan aku banyaklah, panjang. Ya siapa pun tak tahu sebab tak belajar itu. Ya Nabi dah hajar pendek aja. Allahumma labbaik Allahumma hajja. Sudah. Itu ihram haji. Terus labbaik Allahumma labbaik labbaik rasulullah. Di mikot. Nak pergi umrah, niat umrah dia, ihram umrah, labbaik Allahumma umrah. Kemudian talbiyah. Ini sabda Nabi, ini tuntunan Nabi, ini tunjuk ajar Nabi, ini sunnah Nabi. Imam Syafi'i berfatwa, jika seseorang itu nak pergi haji atau nak pergi umrah dan niatnya dalam hati saja dan tidak dilafazkan, sedangkan Nabi melafazkannya, Imam Syafi'i kata sah, memadai, mencukupi. Walaisa kasolat la tasikhu illa bin nutki. Ini tidak seperti mana dalam ibadah solat. Ibadah solat tidak sah kecuali dilafazkan. Barangkali ucapan Syafi'i inilah yang mungkin difahami salah tadi kata Imam An-Nawawi. Sepintas lalu Imam Asy-Syafi'i seolah-olah berfatwa bila solat niat itu kena dilafazkan, begitu kan. Haji, umrah tak dilafaz tak apa, memadai kalau niat dalam hati saja. Tapi tidak bila seorang itu nak solat. Sebab la tasikhu illa bin nutki, tidak sah solat itu kecuali dengan dilafaz. Lalu ramai yang memahaminya tu, Imam Syafi'i kan berfatwa haji tak payah dilafazkan niatnya, tak apa, tapi solat niat kena lafaz. Imam Syafi'i kata bila solat tidak sah kecuali dengan dilafaz. Ramai yang memahami begitu. Tapi tanya kepada ulama yang punya nama besar dalam mazhab Syafi'i, namanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau paling mengerti, paling faham apa kata Imam Syafi'i ini. Kata Imam An-Nawawi jamaah sekalian dalam ulasannya, qala ashabuna, ramai daripada sahabat-sahabat kita ghalat fi hadzal qail, salah dalam memahami ucapan Imam Syafi'i ini. Ghalat itu salah lah, tak betul lah, keliru. Walaisa muradu Syafi'i bin nutqi fi shalah hakadha. Hadza yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i bukanlah melafazkan niat itu tadi, bukan.
Yang dimaksud oleh saya bal muraduhu at-takbir. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, bila solat tidak sah kecuali dengan diucap tadi. Maksud diucap tadi, takbiratul ihram tak boleh dalam hati, tak boleh. Kalau solat kena dilafaz, kena Allahu Akbar. Berbeza dengan haji ataupun umrah. Haji dan umrah tak lila dia lafaz pun tak apa. Masuk aja ihram, apa namanya, mikot, hati, dalam hati niat nak ihram haji atau niat nak ihram umrah, kemudian terus baca apa? Sah. Walaupun sunatnya di lafaz bila haji. Tapi solat Imam Syafi'i tak sah kecuali dengan dilafaz. Ini yang Imam Nawawi kata ramai yang silap memahaminya. Dia fikir maksud Imam Syafi'i tak sah dalam solat kecuali lafaz itu niat. Wahai yang dimaksud Imam Syafi'i takbir. Bermakna bila orang nak solat, takbir tak boleh dalam hati. Takbir kena Allahu Akbar, sebab takbir kan termasuk rukun qauli ya. Adapun angkat tangan atau tidak, itu tidak menjadi masalah. Jadi sudah takbirnya dilafazkan. Demikian juga salam. Nanti nak menutupnya pun solatkan dengan salam. Tak boleh dalam hati. Salam dalam hati. Kena assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini nak solat. Minta maaf kecuali orang itu bisu lain ceritalah dia. Tapi kalau membisu, itulah jadi yang memahami orang yang memahami, sesiapa saya memahami bahawa dia fikir Imam Syafi'i kata walaisa fi solat, dan tidak dalam solat, sebab solat tidak sah illa binutki, kecuali dengan dilafaz. Kemudian difahami yang dimaksudkan menjaharkan niat. Tak betul. Yang kata tak betul An-Nawawi, Imam An-Nawawi. Yang dimaksudkan Imam Syafi'i bukan itu. Yang dimaksudkan Imam An-Nawawi yakni kena dilafaz itu takbirnya, bukan usollinya. Bermakna Imam An-Nawawi sendiri pun, jemaah sekalian, tidak mensyaratkannya. Sekarang orang dah buat, kemudian ragu, kemudian diorang, ya berapa banyak talbisnya lah. Berapa banyak punya talbis. Sudah apa ya? Sudah bukan talbis lagi, bukan satu lagi ya. Sudah banyak. Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, tadi Maliki sudah, Hambali sudah, Imam Syafi'i gurunya sendiri Asam Muhammad di sini sudah diurai dekat, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Sekarang apa kata mazhab Hanafi, ulama Hanafi? Kata ulama Hanafi, namanya Ibnu Abil Izz, lam yakul ahadun minal a'immatil arba'ah, tidak seorang pun daripada imam yang empat berpendapat, la Syafi'i la ghairuhu, tidak Syafi'i dan tidak pula selain Syafi'i, yang berkata, yang berpendapat bishtiratit talaffudhi bin niyyati, yang berpendapat mensyaratkan niat itu mesti lafazkan. Wa innaman niyyat mahalluhal qalbu bittifaqihim, kerana sesungguhnya niat itu tempatnya ialah di dalam hati. Bittifaqihim, menurut kesepakatan mereka semuanya. Illa anna ba'dal mutaakhirin aujabat talaffuz biha, tidak dinafi, hanya saja ulama-ulama mutaakhirin, ulama mutaakhirin mana ulama kemudian lah, ada yang berpendapat niat ini sunat
lafazkan. Ulama mutakhirin, mutakhir kemudian, bukan ulama yang dahulu-dahulu. Kalau yang dahulu jangan tidak mensyaratkannya, tapi sebagian ulama mutakhirin menganggap sunat lah, bukan menyunatkannya, menyunatkannya. Jadi niat itu disunatkan. Wa kharaja wajhan fi madhhab Syafi'i. Dari mana dia berpendapat bahawa niat talafuznya itu hukumnya sunat? Ya, karena dia berdasarkan apa yang diucapkan oleh Asy-Syafi'i tadi. Haji, umrah boleh hanya dalam hati, tak perlu dilafazkan niatnya. Tapi solat tidak, kena sebut kuat-kuat. Karena pemahamannya yang tidak betul, kurang betul tadi, kata Imam Nawawi tadi, itulah sehingga ada yang berpendapat niat ini sunat dilafazkan. Faham ya? Clear? Ada jelas? Ada nampak? Ada nampak? Hadza ghalat. Ini adalah satu perbuatan, ini ada satu kesalahan. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kalau yang mengikuti madhab Hambali, beliau pun nyatakan sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-shalah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila salat beliau akan berkata, baginda akan berkata Allahu akbar wa lam yakul syai'an qablaha. Nabi tidak membaca apa-apa sebelumnya. Wala talafuz bi niyatil battah, tak pernah melafaz niatnya sama sekali. La qala, Nabi tak pernah kata usolli lillahi salatan kidza mustaqbil qibla arba'a raka'atin ke apa lagi? Adaan ke apakah? La. Nabi tidak pernah melakukannya. La qala adaan wala qada'an wala fardul waqti wa hadi. Semua itu tidak mangkul. Lam yunqal anhu ahad qattun bisnadin sahih wala dhaif wala musnad wala mursal lafzatan wahidatan minha albattah. Tidak dinukilkan daripada seorang sahabat pun, daripada tabi'in seorang pun, sama ada dengan sanad yang sahih atau sanad yang dhaif atau musnad atau mursal atau artinya tidak ada dasar hukumnya. Dan kita pun tidak tahu, mungkin daripada penjelasan tadi kita boleh berkesimpulan dari mana asal usul lafaz niat. Pendapat yang mengatakan bahawa melafazkan niat itu hukumnya sunat tadilah. Daripada penjelasan tadi kita boleh mengambil kesimpulan kalau mengikut pendapat yang diberikan oleh Imam An-Nawawi, kesilapan mereka dalam memahami ucapan Asy-Syafi'i tadi. Jadi mereka fikir yang menganggap talafuz niat ini sunat, mereka fikir Imam Asy-Syafi'i berpendapat seperti itu. Sebab Imam Syafi'i kata haji, umrah, niat dalam hati sah walaupun tak dilafaz. Tapi tidak bagi solat mesti binutki, kena di lafaz. Yang dimaksudkan di lafaz sebenarnya oleh Imam Syafi'i bukannya niatnya, tetapi takbiratul ihram. Jadi dalam ini kalau orang sudah melafazkan dan berkali-kali, di sini talbisnya sudah sangat ketara. Pertama, melafazkan di sini bukan perintah agama. Keduanya, mengulang-ulangi kerana keyakinan bahawa niat yang pertama terbatal, itu pun sudah bukan dari agama. Ketiga, apabila ia menimbulkan wiswasah kepada orang sebelah, dah jatuh haram. Itu pun talbis yang berikutnya. Keempatnya, karena dia sibuk dengan niat, imam sudah baca Fatihah dia tak dengar. Apa lagi? Imam rukuk dia tak perasan. Imam iktidal masih belum sedar. Begitu buka mata imam dah sujud, dia pun kejar. Ya, di sini sudah berapa banyak talbis. Sudah banyak talbis, ya. Ada satu kisah jamaah sekalian, yakni penulis sendiri, yakni Imam Ibnu Jauzi ini, pernah ada pengalaman sendiri. Itu dinyatakan dalam muka surat 180. Ada pengalaman pribadi. Beliau menceritakan begini, di hujung sekali itu.
di bagian terakhir. Dia kata, sungguh aku pernah melakukan sembahyang, aku solat di belakang guruku, nama dia Abu Bakar Ad-Dainuri. Beliau adalah seorang ahli fiqh semasa kecilku. Ini penulis buku, pengarang buku ini, kitab ini masih kanak-kanak dan pernah sembahyang di belakang gurunya yang alim. Nama gurunya Abu Bakar Ad-Dainuri. Suatu ketika dia melihat kepada aku ketika aku sedang melakukan perbuatan ini, yakni dia menyibukkan dirinya melakukan perkara-perkara yang sebenarnya sunat. Sebenarnya sunat. Sesungguhnya fuqaha, setelah itu dia menegur aku. Sesungguhnya fuqaha berbeza pendapat berkaitan dengan kewajiban baca Al-Fatihah di belakang imam. Namun mereka tidak berbeza pendapat berkaitan dengan masalah membaca surah doa iftitah itu hukumnya sunnah. Ceritanya begini. Ibnu Jauzi sembahyang di belakang imam dan juga gurunya. Ketika imam membaca Fatihah, akan baca surat, karena dia baru masuk solat takbiratul ihram, dia pun terus baca doa iftitah. Baca doa iftitah. Dia masbuk lah. Dia masbuk, Allahu Akbar, terus baca doa iftitah. Imam sudah Fatihah, sudah nak rukuk, dia masih baca iftihah. Lepas itu, jadi gurunya ini dengar, lalu ditegur, wahai anakku, membaca Al-Fatihah bagi makmum ini memanglah ulama berbeza pendapat. Ada yang mewajibkannya, ada yang tidak mewajibkannya. Tetapi membaca doa iftitah, semua ulama sepakat hukumnya hanya sunat. Sepatutnya kalau kamu nak baca juga bukan doa iftitahnya, tapi baca Fatihahnya. Sekurangnya kalau baca Fatihah ada yang mewajibkannya walaupun ada yang tidak mewajibkannya. Tapi doa iftitah semua sekata hukumnya. Jadi jangan kamu menyibukkan baca yang sunat, meninggalkan yang wajib. Setengah pendapat. Artinya apa? Ibnu Jauzi kata, oh ini contoh talbis. Jamaah masuk solat, kan, sebagai apa? Nah, datang masuk jamaah masbuk. Imam kita Allahu Akbar, imam dah Fatihah. Apa yang patut kita buat? Kita Allahu Akbar, maklum Allahu Akbar kita masih jalan, masih. Begitu kita dah masuk dalam shaf, kita pun takbiratul ihram, Allahu Akbar, imam pun rupanya sudah baca Fatihah. Bahkan sudah baca, katalah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kita baru takbir ni. Apa yang kita lakukan selepas itu? Diam ataupun baca doa iftitah ataupun apa? Ya. Mana yang lebih utama? Kita diam mendengar imam baca Fatihah ataupun kita menyibukkan diri membaca doa iftitah? Diam. Diam saja, jangan baca apa-apa. Jangan imam baca Fatihah, kita sibuk baca. Itu kita dah dalam solat tu. Dah solat. Wahai doa iftitah ni hukumnya sunat, kita suruh diam mendengar yang wajib tadi. Ini lebih daripada itu. Imam dah Al-Fatihah, dah takbiratul ihram, kemudian Fatihah, kita masih usolli. Pertama sunat pun tidak, kan? Wah, imam dah Fatihah tu. Sedangkan kita dah bila dah masuk solat dan kita nak baca yang sunat pun tidak dibenarkan. Kita tengok masih dan setan lagi bagus. Shotnya tu kurang muncung. Usalli, bukan usalli, usolli.
Kalau usalli maknanya aku menghibur. Oh iya pula. Usalli aku menghibur, usolli aku nak solat. Takkan aku nak menjadi penghibur. Usalli maknanya menghibur je mas. Jadi dah. Setan pun, awak ni nak menyanyi ke nak solat? Sebab dia kata usalli. Ada kan kadang orang suka menipis-nipiskan. Yang sod tu tak reti. Solat jadi salat. Hayalah solat. As-salam balik salat. Salat. Bukan salat. Solat. Akhirnya kalau punya sausalli solat punya. Oh, saya nak sembahyang punya. Sausalli solat al-maghrib awalan. Oh, saya nak solat maghrib dululah. Sausalli. Bukan usalli. Usalli aku nak hibur. Aku nak menghibur maghrib dululah. Setan pun sudah masuk. Itu baru nak sembahyang tu sudah jadi kacau. Sudah jadi kacau. Bila masuk bila dah masuk sembahyang, imam sudah Fatihah, diam. Allahu Akbar, terus diam, dengar aja. Tak payah baca itu, tak payah baca ini. Wah, kita dah jadi makmumnya. Tadi tengok, imam dah takbir, kita masih sibuk. Imam dah Fatihah, kita belum jadi makmumnya. Bila ya kita ini dikira sebagai makmum dalam jamaah? Semenjak bila? Bermula bila? Bermula bila kita dikira, diiktiraf sebagai makmum dan mendapat ganjaran jamaah. Bermulanya kita berhak mendapat ganjaran jamaah. Bermula bila? Takbir. Takbiratul ihram. Bila kita dah Allahu Akbar, status kita dah, ini adalah makmum ni. Makmum ni dah ibarat nak naik bas dah masuk dah. Kalau kita masih usolli, imam dah ini, walaupun kita dah lama berdiri, di saf tu, tapi masuk kita dah kira makmum belum? Belum. Bas berjalan kita masih mengejar dia. Rugi serugi-ruginya. Kita rugi sedangkan kita melakukan perkara yang tidak pun disuruh oleh agama. Dan inilah tujuan setan tadi. Matlamat iblis kesampaian. Namanya talbis. Sebab itu Nabi sebenarnya tidak rela ya mas sekalian. Nabi tidak rela bila Nabi berjamaah, ada sahabatnya, ada makmumnya yang tidak mengikuti solat jamaah itu bermula daripada takbiratul ihram. Nabi tidak rela. Buktinya, dahulu pernah saya sampaikan bab azan. Azan itu hak muazzin, bukan hak siapa-siapa. Muazzin pun yang dilantik. Siapa yang tak dilantik jadi muazzin, janganlah mandai-mandai. Ya, muazzin belum mau azan, jangan. Tapi al-iqamah hakul imam. Iqamah itu hak imam. Artinya bila Pak Imam belum suruh Bilal untuk iqamah, ya Bilal tak bolehlah iqamah. Tapi inilah yang berlaku. Susah je masalah nak membetulkannya. Saya pernah cuba menegurnya, ada betul sekejap lah, dah kakinya dah balik asal lah. Kadang kan Bilal suka hatilah, tengok terus dia nampak sangat dah, ini dah 4 minit imam tak ada Allah Akbar, Allah Akbar, Allah salah halwalah qatqam sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu tengok kanan kiri, mana imam ni, tak ada. Rasa imam tak ada. Tak apalah, rasa ada imam. Suruh imam apa dipanggil tu, imam bidan terjun. Tak pun tak kenal orang tu. Tak kenal pun yang disuruh jadi imam tadi. Macam mana tak kenal boleh jadi imam? Sebab dia pakai serban. Salah dia pakai jubah ke serban. Jadi kalau rasa jamaah tak mau jadi imam, pergi surau, jangan pakai jubah serban. Kenalah tu. Sekali majulah imam rupanya baru cari parking kereta. Wah, imam banyak tak apa. Mana boleh. Ini salah sebenarnya dari segi sunnah Nabi SAW. Iqamah itu hak imam. Sebab itu pada zaman Nabi akan maju ke hadapan, ambil tempat di tempat imam, menghadap kepada makmum, suruh makmum susun saf dia. Lurus, rapatkan, luruskan. Bahkan Nabi sempat
tengok ada sahabat ni, dia punya tinggi dia tak sama. Yang sebelah terlalu tinggi, yang sebelah maknanya tak ni lah, bahu dia tak ni. Nabi alihkan. Cuma mana saudara di sebelah sini, jadi biar nampak. Oh, begitu sekali Nabi ni. Bila rasa puas, Nabi dah puas lah dengan keadaan soft. Tak ada lagi soft yang tak lurus, tak ada lagi soft yang belum rapat, tak ada lagi yang belum dapat soft. Nabi akan terus pastikan bila semua dah dapat, baru Nabi kata, akim ya Bilal. Bilal iqamah. Jadi begitu Bilal iqamah, kemudian Nabi takbiratul ihram, makmum yang di belakangnya serentak takbiratul ihram. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Hadis Nabi. Hanya saja imam itu diadakan dalam agama untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru. Bila imam takbiratul ihram, hendaklah makmum pun takbiratul ihram. Wa idza raka'a farka'u. Bila imam rukuk, rukuklah. Bila imam i'tidallah. Begitulah seterusnya. Imam itu untuk diikuti. Sebab itu bila Nabi takbiratul ihram Allahu Akbar, tak ada makmum belakang yang masbuk, karena semuanya dah ni tadi. Tapi coba sekarang, dah lah kadang-kadang Bilal pun imam belum ada. Imam tu ada, masih cari parking. Tiba dah dah iqamah. Lah orang lain suruh masuk, ganti dia. Imam pun sepatutnya imam boleh protes jemaah sekalian. Sebab apa pula mandai-mandai. Adabnya contohnya, kalau kita datang ke rumah orang, jadi tetamu ramai, dan kita nak mendirikan solat secara berjamaah, siapa agak-agak yang paling berhak untuk jadi imam? Tuan rumah. Betul, tuan rumah. Walaupun tetamunya tadi mungkin ada jubah, ada serban, janggutnya panjang-panjang, matanya semua hitam-hitam. Yang tuan rumah pun ini saya lagi berhak dulu. Bila tuan rumah rasa umpamanya, nampaknya saya tak layak ke, dia merasa itulah, ya tak apalah, suruhlah. Boleh tak tuan, saya betul lah dengan segala kerendahan hati, saya mohon pada tuan lah untuk jadi betul ke tuan? Ya, saya izinkan tuan. Iya, saya tidak faham sebenarnya layak tak layak. Agak-agak tuan rumah tadi bila sembahyang sah atau tidak? Agak-agak sah kan? Bila sembahyang sah, mana jadi imam pun sah lah. Hanya ialah kenapa Ustaz ni saya tak sesuailah, walaupun saya kenapa merasa macam tak layak. Minta maaf sebab selama ini bacaan surah saya hanya kulhu dan ina'ah. Jadi nak jadi imam nanti hanya kulhu, ina'ah, tainah, kulhu, ina'ah. Jadi sah ke solat dengan baca kulhu Allaha dan ina'ah, tainah? Sah. Kenapa dia rasa tak betul pula? Ialah segan pula, hanya ina'ah. Selama ni ina'ah tak segan pun. Cubalah kalau fikir betul-betul. Lalu segan pada siapa? Ialah segan pada, lah kita solat kerana Allah ke atau kerana ini? Coba kalau kita terus buat pertanyaan, kan lama-lama, iya ya, kenapa selama ni saya pun tak segan pun dengan Allah, tak malu pun dengan malaikat. Sebab kulhu ina'ah, kulhu ina'ah, tu bertahun-tahun dah. Belum solat pun malaikat dah tahu. Kan betul. Belum ina'ah tahu dia malaikat. Kan tak payah. Jadi buku rekod dia tu tak bertukar-tukar. Macam semalam fotokopi je lah. Langsung tak ada pembaruan. Belum baca pun malaikat dah tulis dah. Mesti ina'ah ni. Betul, ina'ah. Coba sesekali tukar waduha. Terpaksa malaikat padam. Allah. Saya ingat. Iya, yang tuan rumah yang paling berhak. Barulah kalau merasa tak ke orang afdal ke istilahnya. Sebenarnya sah aja kalau tuan rumah sembahyang dengan bacaan yang biasa dibaca, sah sembahyangnya.
Hanya mungkinlah karena merasa lebih afdal, tak apa boleh. Tapi kena dapat keizinan tuan rumah lah. Janganlah tetamu mandai-mandai. Kena, tak tuan lah, tolonglah dengan segala keredaan hati. Kami mohonlah, sangat berharap sangatlah tuan bersedia jadi. Tu. Demikian di masjid, imam dah dilantik dah. Dia dapat tauliah apa? Dia ada temu duga. Takkan hanya kerana lambat datang cari parking, bila tiba-tiba ada bidan terjun. Mana boleh. Setengah pula tengok, Allahu Akbar, Allahu Akbar, imam pun terus kemudian tak pernah tengok Allahu Akbar. Kawan tu masih belakang tu masih macam pasar tu, cari sana cari sini. Akhirnya banyak sangatlah talbis dia jemaah sekalian. Nabi saya katakan tadi, tak nak, betul-betul Nabi betul-betul tidak rida ada jamaah dia, ada makmumnya yang tertinggal takbiratul ihram. Maknanya imam takbiratul ihram, di imam dah Fatihah, dia belum masuk. Nabi tidak rida. Kalau boleh setiap makmum imam takbiratul ihram, dia pun terus takbiratul ihram. Tak boleh sama ya. Dalam solatnya mas sekalian, tidak boleh serentak dengan imam, apalagi mendahului. Serentak pun tak boleh, apalagi mendahului. Yang boleh kita sama dengan imam dalam solat satu aja. Baca ulang. Dalam jamaah imam, makmum dan imam, makmum tidak boleh melakukan perkara yang sama dengan imam. Rukuknya sama, tak boleh. Tak boleh rukuk macam choir, tak boleh. Mendahului pun tak boleh. Rukuk dahulu imam kemudian, tak boleh. Mesti mengikuti. Jadi imam rukuk, dia pun rukuk. Imam iktidal, dia pun iktidal. Imam sujud, sujud. Macam itulah. Satu aja yang kita disuruh untuk melakukan sama dengan pak imam si makmum. Apa dia? Amin. Baca amin tidak boleh selepas pak imam. Baca amin tak boleh sebelum. Mesti sama-sama. Waladdallin. Imam baca makmum kata amin. Sama. Satu aja yang disuruh. Amin. Walaupun tak semestinya lagunya samalah. Tapi yang pasti serentak waktunya. Lagu mungkin boleh. Tapi tak macam mana, macam automatik lah. Bila imam baca waladdallin, cuma aminnya amin. Betul ya? Kalau waladdallin amin, kan macam di apa ya? Tak tahulah. Coba kalau imam ni jenis yang degil sikit, waladdallin. Makmum pun amin. Saya tak tahu siapa yang suruh mesti waladdallin amin, waladdallin amin, waladdallin. Walaupun lagu tak semestinya sama, tapi masa kena sama. Inilah jadi, bila dah datang lambat, masuk pula dah nak takbiratul ihram, banyak lagi benda-benda yang dibuat yang siapa yang tak buat. Begitu takbiratul ihram masih juga nak baca Fatihah, iftitah, sedangkan imam sudah dah baca Fatihah, kan? Atau imam dah rukuk, dia baru takbir, wahal sudah lama berdiri di saf. Banyak sungguh talbis dia, sangat-sangat banyak. Itu belum nanti baca Fatihahnya, ada lagi talbisnya. Orang baca Fatihah je maskan dalam solat, iblis bukan lari daripada tempat itu. Iblis masih berusaha untuk memperdayakannya. Satu di antara talbis iblis kepada orang yang sedang baca Fatihah dalam solat, si musalli dari orang solat tadi sudah tidak merasa ia berdialog dengan Allah, tapi sibuk membetulkan makhraj tajwidnya. Baca Fatihah, maksud kena betul, wajib. Bila kita wajib membetulkannya, sebelum solat lah. Jangan dah solat baru nak ihdinas siratal mustaqim.
Walhal masa solat kita baca Fatihah, kita sedang berdialog dengan Allah, bukan? Kita berdialog dengan Allah. Tapi yang kita hayati bukan dialog kita dengan Allah. Kita sibuk nak mohon. Ni sudah ada talbis tu. Akhirnya dah bingung-bingung dah. Setan pun, iblis ni pandai je, sangat pandai. Memang pandai sungguh. Akhirnya bingung, tak betul macam mana. Ihdinas syirah. Iblis pun datangkan muka Ustazah yang mengajar tajwidnya. Nampak bibirnya ketika menyebut sod, su. Oh ya, su. Ini sembah Allah ke sembah Ustazah ni? Ya betulkan sebelum solat lah. Bukan masa dah solat baru nak sibuk nak memang ini. Jadi seolah Fatihah tu dah jadi bahasa kita, walaupun dia bahasa Arab bukan bahasa kita. Seolah dia bahasa kita, kita faham maknanya. Bila kita baca yang ini, ayat ini, Allah jawab ini. Bila kita baca ini, Allah jawab. Rasakan itu. Masa solat rasakan itu. Sehingga kita tidak lagi dibebani untuk memikirkan macam mana makhraj dia, macam mana panjang pendeknya. So ikut dah hafal dah. Macam itulah. Kalau tidak, ya iblis adalah celah-celah dan ruang bagi iblis untuk talbis. Dan hingga nantilah sampailah salam. Ada saja talbis. Betul, bila iblis dengar azan, dalam hadis yang lain, iblis akan lari, setan akan lari. Lintang pokang, walahu durat, kata Nabi. Lari itu sambil ada durat. Tahu durat? Durat tu kentut besar. Kalau fusak, kentut kecil. Bahasa Arab ni lengkap. Khuntutun soghirun. Al-khuntutus soghir itu fusak. Al-khuntutul kabir durat. Durat tu khuntut besar. Lari tu lintang pokang bila dengar azan. Wallahu alam, sama ada dia lari daripada azannya, atau lari daripada orang yang melakukan azannya, atau setan juga lari daripada orang yang mendengar azannya. Wallahu alam. Boleh jadi dengan lari karena azannya, tapi belum lari daripada orang yang sedang mendengar azan. Sebab bila orang mendengar azan dan dia borak, setan ada di situ, bukan lari. Jangankan keluarkan durat, lari pun tidak. Lari hingga durat tu maknanya dah lari, apa dia panggil? Dah lintang pokang lah. Lintang pokang. Ya, nasib baik Allah SWT tidak nampakkan lah. Tidak nampakkan, mata kita tak nampak, telinga kita tak dengar, kan? Hidung kita pun tak. Kalau itu wallahu alam lah macam mana larinya setan, macam sebab wallahu khuntutun kabir. Bahasa Arab ni lengkap ya. Yang besar namanya durat, yang kecil namanya fusak. Jadi tak baik itu jadi nama anak kembar. Punya anak kembar, yang satu durat, yang satu fusak. Nanti orang pun apa? Yalah, yang tak tahu maknanya, bagus je punya nama ya. Durat, fusak. Cuba macam mana tiba tulis itu, tak tahu makna selama ini. Lepas itu pergi haji sama-sama budak dah kembar ni, pegawai Migration Arab, Masmuk, durat. Anta durat, fusak. Kan pegawai Migration Arab pun kadang-kadang tak betul juga kan. Ya, tak betul. Saya pernah ada pengalaman apa. Saya tak tahu, rupanya masih ada family dengan isteri saya di Melaka dahulu. Masa pergi tahun 92. Nama dia saya tak tahu. Nama dia tu, sebab kami panggilannya Kak Nun. Saya tak tahu nama sebenar. Rupanya orang ni kembar masa kecil. Orang tuanya bagi nama, seorang Laila, seorang Majnun. Yang Laila ini meninggal, yang hidup berbesar yang si Majnun. Jadi kami panggil hanya Kak Nun. Saya tak tahu yang nama dia Majnun. Dia namanya Maimun, apa Nun, apa Kak Nun. Kali di Migration pula tengok Majnun Arab ni kita. Ya, nama orang Majnun tu kan pelik. Majnun tu artinya kan apa Majnun ya?
Jila. Majnun tu mana jila? Ya, akhirnya karena dia menghina, ya kita tegurlah arah dia akhirnya minta maaf. Ya mana boleh, walaupun hanya kita rasa tak baik ya. Sebenarnya nama Majnun kan tak baik kan. Tapi tak tahulah orang dahulu-dahulu. Dan baru sekarang pun saya tahu. Bira saya pun sekarang nama Majnun juga rupanya. Saya pun panggil Kak Nun, rupanya betul Majnun. Lah, semana namamu? Ini mungkin dulu orang tuanya inilah terlalu minat cerita cerita Laila si Majnun tu gamanya. Itu ya yang sekalian, sebagian daripada talbis iblis terhadap orang sedang solat. Jadi satu buat tadi bab niat. Kesimpulannya niat itu kerja hati. Itulah yang dicontoh oleh Nabi, itulah sahabat, itulah dibuatkan oleh ulama termasuk Imam Syafi'i. Melafazkan niat tidak ada suruhan dalam agama. Bila lebih-lebih lagi bila orang itu melafazkannya diulang-ulang karena was-was, dia fikir niatnya batal, sudah ada talbis. Bila sudah mengganggu jirannya sebelahnya, talbisnya lagi besar. Bila dilakukan memakan masa yang banyak, diulang-ulang hingga imam pun dah rukuk, dia belum lagi, lagilah panjang lagi. Jadi sebenarnya tidak ada contoh sama sekali pada ulama dahulu. Kalaupun ada ulama mutakhirin yang mengakui sunat, kata Imam An-Nawawi, kerana kesilapan memahami ucapan Imam Syafi'i tadi. Di situlah. Jadi kalau begitu, bila dah tahu dalilnya seperti itu, penjelasan seperti itu, ya sudah, menghadap kiblat, subuh, Allahu Akbar, dalam hati sudah. Tak payah mengganggu us lama sangat, tak payah. Dan Imam Ahmad bahkan jelas ditanya oleh Abu Daud, ini seorang perawi hadis, Tuan Syekh, apa yang patut dibaca ya sebelum solat ni, sebelum takbir? Tak ada. Takbiratul ihram, terus Allahu Akbar. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi di sini tidak ada timbul istilahnya fahaman muda, fahaman tua. Ini kadang-kadang dalam masyarakat tu bergambar itu ya mas sekalian. Bila saya kata, itu kaum muda. Takkan Imam Syafi'i masih kaum muda? Imam Ahmad takkan kaum muda? Lah yang tua tu yang siapa katanya kan? Jadi di sini tak bolehlah bukan istilah-istilah yang sebenarnya tak ada kena-mengena dengan agama. Cuba syaratnya kita bersikap terbuka, ilmiah dan berdasarkan dalil. Nanti kan begini rupa-rupanya ya Allah. Tidak dinafi. Ada ulama kemudian berpendapat itu, menganggap ianya sunat. Kata Imam An-Nawawi, dah dijelaskan oleh Imam Nawawi, itu karena kesilapan mereka dalam memahami ucapan Imam Asy-Syafi'i. Kan cukup jelas. Yang kata itu Imam An-Nawawi. So ini Masya Allah sudah diselesaikan masa dahulu lagi lah. Jadi selagi kita tidak terbuka dan menerima kebenaran, ya memang susah. Memang memaksakan pendapat pada orang lain memang tidak boleh, tidak boleh. Tapi memahamkan, itu disuruh. Kasih pemahaman boleh. Memaksakan pendapat tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Sebab kesannya yang ini sebenarnya bukan, saya tidak cerita tentang fikahnya. Saya lebih cerita bahawa apa yang kita buat yang akhirnya tidak ada dalil, hingga kita terlepas melakukan sesuatu yang lebih utama, maka di situ ada talbis. Talbisnya itu yang bahaya. Jadi gembiralah iblis, setan gembiralah dan seronok, apalagi bila kita tak sedar yang selama ini sudah kena talbis. Mudah-mudahan dapat diberkati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mohon perlindungan pada Allah dari gangguan setan, ikut aja cara Nabi. Nak tidur baca Qul huwallahu ahad kan, Qul a'udzu binnas kan, Qul falak, hembus telapak tangan, sapu ke seluruh tubuh, mana yang boleh capai, ulangi 3 kali. Kan ada contoh daripada Nabi, tidurnya pula mengiring ke sebelah kanan menghadap kiblat. Cuba diamalkan sunnah-sunnah. Lama-lama setan ni. Jadi menghalau setan ni bukan hanya semasa nak solat. Nak tidur tak kisah pun. Macam mana? Jadi nak solat 1 hari 5 kali je kan. 5 kali berapa minit? Takkan hanya itu sahaja. Sementara sebelumnya kita dipeluk oleh setan. Nak makan setan ada situ, ya menghalaunya masih itulah. Rumah mesti rajin dibacakan Al-Quran, halnya surah Al-Baqarah.
kan lari nanti setan. Jadi bukan hanya setiap nak solat ya, macam mana nak menghalau selama ini. Setan pun rasa pelik. Apalah tiba-tiba kau nak halau aku? Malam tadi pun kau panggil aku nak berpeluk-peluk. Tadi pun kau panggil aku masa nak makan, nak minum. Sekarang nak halau pas. Dia pun rasa pelik lah. Itulah, jadi cobalah fikir. Setan pun saya fikir rasa, betul-betul pelik lah kau ni. Masa kau nak solat pun aku halau. Tapi tadi kau peluk aku. Malam tadi bahkan tengok. Oh, Masya Allah. Itulah, jadi kita memahami hendaklah yang sungguh lah. Jangan macam tu. Bila dah, maksudnya dalam 24 jam, kalau kita lebih banyak masa untuk menghalau mereka, mereka dengan tak ni lah, tak dekat lah. Tapi kalau dalam 24 jam, kita lebih banyak menarik mereka, hanya ketika nak solat je kita halau, mereka pun confused juga tu. Memang saya ingat, pelik lah aku ni, tiba-tiba kau tak suka aku. Lepas Assalamualaikum, Assalamualaikum, panggil lagi. Takkan pening setan. Setan pun rasa bingung. Janganlah begitu. Jangan dia fikir setan hanya ada ketika kita nak solat, atau kita merasa perlu setan jauh daripada kita bila kita nak solat. Dan kita rasa tak kisah bila di luar solat. Masya Allah, minta maaf je maskan. Atas suami isteri ketika nak campur pun kan berdoa kan. Berdoa supaya Allah jauhkan. Tengok, maknanya tidak ada waktu, tidak ada ruang, melainkan kita disuruh oleh Allah pasal setan ni. Jauh-jauh. Bukan hanya setiap nak solat je baru nak ya. Ya, setan pun lihat lah. Ni tak nak pergi lah. Tak nak, tak nak. Nak ikut juga. Nak ikut juga. Itu yang kanan kiri. Takkan rimas orang tadi. Habis setan yang kecil-kecil ni, susil, lihat. Tuyul kan, yang belum balik. Yang belum balik tu lagi susah. Tuyul tu setan belum balik. Sebab itu masih dibenarkan tak menutup aurat. Jadi halau sepanjang masa gitulah, bukan hanya masa nak solat. Itu yang paling mustahak. Ya, insya-Allah kita sambung minggu depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.